أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pertamanya kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam program Kelantan Berhikayat yang dibawakan kepada tuan-tuan semua oleh Perbadanan Muzium Negeri Kelantan. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan membincangkan satu tajuk yang baru pada bab yang ke-8, iaitu tentang pemerintahan Long Yunus. Jadi sebelum daripada itu, sekali lagi kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan kasihan belas Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat sama-sama menangani masalah wabak COVID-19 ini. Dan alhamdulillah kerana di Kelantan kadar pertambahan ataupun kes-kes baru kita kira terkawal. Hari ini ada 135 kes kalau tak silap saya. Artinya kita dalam keadaan terkawal lah. Dan mudah-mudahan kita semua dapat mematuhi SOP dan juga kita dapat mengambil vaksin supaya kita dapat menjaga diri masing-masing daripada terkena penyakit ini. Mudah-mudahan dengan kerjasama yang kita berikan dapat kita putuskan rantaian penyakit ini. Baik tuan-tuan sekalian, dalam sesi kita yang lepas, kita telah melihat bagaimana kisah yang dirakamkan oleh Riwayat Kelantan ini berkenaan dengan peristiwa bersabung ayam di Terengganu, yang mana ayam bakas racun yang dibawa oleh Long Ghaffar dan juga Long Yunus telah berjaya mengalahkan ayam yang dipertaruhkan oleh orang Bugis, yang menyebabkan kerajaan Terengganu ataupun negeri Terengganu terselamat dari berjatuh ke tangan orang Bugis. Dan Sultan Terengganu sebagai tanda terima kasih di atas kejayaan tersebut telah memberikan bantuan ketenteraan kepada Long Yunus dan juga Long Ghaffar untuk membolehkan mereka mengambil semula kerajaan yang telah dikuasai oleh Long Muhammad ataupun pihak yang berkuasa di Kota Kubang Labu. Jadi hasil daripada bantuan Terengganu ini beserta dengan bantuan daripada Reman dengan 600 tentera bergabung dengan penyokong-penyokong Long Yunus di Kota Baru, khususnya pengikut-pengikut Mandomis, akhirnya mereka berjaya mengambil alih Kota Kubang Labu dan membentuk kerajaan yang baru. Manakala beberapa pembesar utama seperti Long Ghaffar, Mandomis dan juga penghulu adas diberikan jawatan-jawatan tertentu dan juga kawasan-kawasan untuk mereka memerintah. Penghulu adas memerintah di Kadok, Long Ghaffar memerintah di kawasan hari ini Bacok, Pasir Putih dan juga Macang. Itu kawasan Long Ghaffar. Dan Mandomis
diberikan kawasan Lundang. Itulah struktur baru kerajaan yang diperintah oleh Le Yunus berpusat di Kota Kemalabu. Dan insyaAllah pada malam ni kita akan lihat bagaimanakah keadaan pemerintahan Long Yunus yang disebutkan dalam banyak kajian mengatakan Le Yunus ini mula menjadi raja di Kelantan bermula dari tahun 1765. Walaupun ada pendapat-pendapat lain yang menyebut Le Yunus sebenarnya dia mulai berkuasa pada tahun 1775. Tapi yang penting di sini bahawa Le Yunus telah berjaya mengambil alih kerajaan Kelantan. Baik, kita lihat pada bahagian yang ke-8. Ini bab yang ke-8, pemerintahan Le Yunus dan juga dan mangkatnya pada Hijrah 1209. Memerintah Le Yunus dengan adil dan murah yang tiada bandingan sekalian raja-raja yang dahulu daripadanya. Dan dari setahun ke setahun bertambahlah ramai hingga menghabisi putera bumi Kelantan di bawah pemerintahnya. Di dalam pihak itu, kadangkala juga berbangkit kerusuhan dan peperangan tetapi dapat dipadamkan dengan senangnya. Ini keadaan umum digambarkan bahawa Le Yunus ini seorang raja yang adil. Dia kata sebelum ni tidak ada lagi raja yang adil mereka seperti mana Le Yunus. Khususnya kita tahu bahawa dalam tempoh sekitar 100 tahun terakhir sebenarnya Kelantan itu diwarnai oleh siri-siri perperangan, perang saudara, kan? Perang saudara diserang oleh Siam, macam-macam lah, daripada Puteri Sadong, Raja Abdullah, Raja Ibrahim, kemudian yang berlaku pula di Patani, kemudian di Kota Kemalabu, bermacam-macam krisis dan sebagainya. Tak diceritakan dalam riwayat ini, tapi itu maklumat umum yang kita sudah maklum bahawa Kelantan tu keadaannya tidak stabil dari segi politik selama sekitar 100 tahun. Jadi bila Le Yunus dapat mengambil alih kerajaan ini pada tahun 1765 dan baginda telah memerintah dengan adil dan murah hati dengan rakyat, lalu dikatakan itulah raja yang paling adil yang pernah memerintah Kelantan berbanding raja-raja sebelumnya. Dan bukan saja adil, tetapi dia telah berjaya menguasai semua rakyat Kelantan, tunduk dan patuh. Itu juga kali yang pertama, kerana sebelum ni Kelantan itu terbahagi pada wilayah-wilayah, kan? Kelantan Barat, Kelantan Timur, kawasan Jembal, kawasan kota Tanah Sebelas, Kebun Bunga, macam-macam kerajaan ada di Kelantan. Jadi bila Le Yunus dapat menguasai Kelantan ni, artinya bergabunglah semua wilayah Kelantan hampir sama dengan Kelantan yang ada pada hari ini. Saya tak katakan sama, tapi hampir sama. Kerana wilayah asal Kelantan itu ialah memanjang sehingga ke Sungai Padi dan sebahagian Bandar Tiwak sekarang. Adapun kawasan Jeli, Legeh, Jeli di sebelah hulu Kelantan di kawasan barat itu dulu adalah wilayah Legeh. Kemudian kerana persempadanan baru dibuat kurang daripada Perjanjian Bangkok 1909, maka wilayah Kelantan yang berada di seberang Sungai Golok diberikan kepada Siam. Adapun wilayah Legeh yang berada di seberang Sungai Golok belah kita ni diberikan pada Kelantan, ditukar. Kita suak lah, kawasan tu suak kan. Jadi gitulah maksudnya. Jadi kawasan Jeli tu dapat kat Kelantan tu kerana ditukar dengan kawasan bahagian pantai daripada Sungai Golok sampai ke Sungai Padi, kemudian membawa ke pantai. Itulah lebih kurang dia. Tapi situ saja, yang lain semua kekal kerana semua kawasan itu lembangan Sungai Kelantan. Jadi semua kawasan tu daripada Kota Baru sampai ke Mentara tu sepadan dengan Pahang, kan? Daripada Rantau Panjang sampai ke Bukit Yong, itu semua jadi jajahan yang dikuasai sepenuhnya oleh Le Yunus. Dan kemudian kalau ada di celah-celah tu pemberontakan atau usaha-usahaan tu ditangani dengan mudah kerana ialah pemberontakan-pemberontakan yang kecil dan tidak mendapat sokongan daripada rakyat.
Kemudian kata dia lagi, beberapa lama selepas di atas takhta, dapatlah beberapa orang putera laki-laki dan perempuan. Maka bila Long Yunus tu memerintah berapa lama, dia pun sebelum ketika berterengganu sebenarnya Long Yunus telah dikahwinkan dengan anak saudara kepada Sultan Mansur. Sebelum mereka balik bawa tentera lawan negeri ni, dia dah kahwin kat Terengganu. Maka sejak daripada itu dia pun dah diberikan ataupun dikurniakan beberapa orang anak, beberapa putera laki-laki dan perempuan. Dalam senarai yang diberikan oleh penulis ni, dia menyatakan ada 9 orang putera dan puteri, iaitu yang pertama Long Mamat ataupun Long Muhammad, yang kedua Long Jainal ataupun Long Zainal. Ini nama ni adalah sebutan Kelantan kan, orang Kelantan sebut Muhammad tu Long Mamat, Long Mamat, Zainal Long Jainal, Long Sup ataupun Long Yusuf, atau sebenarnya Long Yusuf panggil Long Sup, ataupun Long Pi, nama itu nama panggilan dia kan. Kemudian Long Ismail ni Long Ismail, Long Muda, Long Tan, Long Tan ni Long Tan Long Tan, Long Tan, Long Panda. Kemudian 2 orang puteri, Cik Ku Puan dan Cik Kutan Lemah ataupun Cik Kunan Lemah. Tu Cik Kutan Lama. Cik Kutan Lama tu Cik Kutan Lama. Gitu kan. Cik Kutan Lama tu. Kemudian Kutan Namah, nama dia sebenar. Maka nama dia Cik Kutan Namah. Ni yang kakak dia tu Cik Ku Puan. Itu yang di 9 orang puteri dan putera yang disebutkan oleh penulis. Sebenarnya ada, saya rasa sekitar 15 dalam riwayat lain menyebut, tapi yang kita baca di sini apa yang disebut oleh riwayat Kelantan. Ada 9 orang putera dan puteri, yang ni 7 putera dan 2 puteri. Bila besar putera-putera itu, tersangatlah sukacita Long Yunus kerana melihat putera-puteranya berkasih-kasihan. Jadi anak-anak dia ni bagus-bagus semua kan. Jadi duduk pun kita kata berkasih-kasihan, maknanya mereka tu tak bergaduh lah, tidak berbalah. Dalam hal begitu, terfikirlah di hatinya yang putera punya 7 orang itu kesemuanya laki-laki. Maka tidak dapat tidak, mesti bila besar ia akan mendatangkan huru-hara kerana takhta kerajaan. Jadi apa yang terfikir di kepala Long Yunus ni, kerana tradisi di Kelantan dalam tempoh 1 tahun tu asyik bergaduh, berperang, berebut tahta, perang saudara. Jadi dia terfikir, ini anak-anak dia ni 7 orang ni semua laki-laki semua ni. Selagi walaupun sekarang ni dia baik, dia beradik, lagi dia besar, dia berebut tahta. Pasal ayah dia raja, gaduh sama sendiri. Gitu. Jadi bila fikirannya begitu, bermesyuaratlah dengan menterinya hendak melantik putera-puteranya menjadi raja berasing-asingan. Perintahannya di daerah yang kecil. Jadi idea Long Yunusnya, kalau tak nak bergaduh, setiap anak dia tu dijadikan raja ataupun gubernur lah. Dia kata gubernur bagi daerah-daerah dalam Kelantan ni. Orang ni mentor kat sini, orang ni supaya dia tak berebut kan. Takut-takut akhirnya kelak bila habis hayatnya berbangkit perbalahan di antara saudara-saudara, anak-anak tu gaduh. Rundingan ini sangatlah diperkenankan, lalu dilantikkan putera-puteranya. Jadi berbicara-bicara dengan menteri dia pun buat pasal okeylah. Inilah kawasan-kawasannya. Siapakah? Yang pertama Long Mamat. Long Mamat anak sulung ni dijadikan bakal raja. Kita panggil tu ke mahkota sekarang kan. Bakal raja ataupun raja muda gitulah. Tapi istilah masa tu dia tak disebut, disebutnya hanya dijadikan bakal raja. Kita ni Tengku Mahkota lah kita panggil di Kelantan kan. Kemudian Long Jainal dijadikan raja bendahara Banggul. Dia jadi raja bendahara, tapi wilayah yang dia perintah di Banggul. Banggul tu Kota Baru lah sekarang ni kan. Pasal kita kata Banggul ni sekarang maknanya di kawasan daripada bandar Kota Baru membawa kepada kawasan PCP di sebelah timur Sungai Kelantan. Yang kedua, Long Sup dijadikan Raja Bukit. Raja Bukit. Jadi Raja Bukit ni kalau tak silap saya dia merintah di Bukit Marung, kawasan
daripada Bukit Maruk sampai ke kawasan gunung. Itu kawasan Raja Bukit. Kemudian yang ketiga, Long Ismail dijadikan Raja Kapal Laut. Long Ismail ni jadi Raja Kapal Laut, dia meretah di kawasan Tupak sekarang ni. Dipanggil Raja Kapal Laut. Apa ni? Pusat merintah dia pun di kapal laut lah. Kemudian Long Muda dijadikan Raja Kota. Raja Kota ni saya tak tahu kan. Mungkin kota ni saya rasa kawasan Kota Jelasin kot. Kan? Mungkin situ kot. Di selatan Bandar Kota Baru. Daripada kawasan Kampung Sirih sampai ke Pintu Geng. Kan? Itu kota kita panggil. Kemudian Long Tan dijadikan Temenggung Kelantan. Kalau tadi Long Jana jadi Raja Bendahara, Long Mamat jadi Raja Bakar Raja, Long Tan dijadikan Temenggung Kelantan. Sebenarnya Long Tan ni kawasan dia mengetah di kawasan Ulu. Daripada Kuala Kore sampai ke sepada Pahal, tu kawasan Long Tan. Kebetulan kawasan tu Mah Banyak. Dan puteri-puterinya dipersuamikan, dikahwinkan lah kan. Sebagaimana cerita kat bawah ni. Kita dengar cerita puteri-puteri dia pula. Pada suatu hari, tibalah surat pindangan daripada Yang di-Pertuan Terengganu meminta puterinya Engku Puan dengan puteranya Tengku Muda Tila. Mana pergi pindah. Sudah Terengganu hantar utusan mari surat minta dengan Long Yunuh nak pindah anak Long Yunuh. Sebab Long Yunuh dengan Sultan Terengganu ni dia sarapak kerana isteri ataupun permaisuri Long Yunuh ni ialah anak saudara kepada Sultan Terengganu. Dan kita pun tahu cerita sebelum ni, Long Yunuh tu mendapat kerajaan dengan bantuan Sultan Terengganu. Kan dalam banyak ulasan-ulasan yang dibuat oleh sarjana-sarjana mengatakan bahawa pada masa Long Yunuh ni, Kelantan ni menjadi sebuah negeri naungan Terengganu. Kira Sultan masuk Terengganu tu dikira menaungi kerajaan Kelantan. Maka dia pun utuslah utusan untuk pindah Engku Puan. Cikgu Puan ni anak dia yang tadi kan, Cikgu Puan. Engku Puan tu dengan puteranya Tengku Muda Tila. Nama Tengku Muda Tila. Pindangan disambut oleh Yunuh dengan sepenuh-penuh keriaan dan tidak ditolakkannya kerana dipikirkan mudah-mudahan dengan perkahwinan puterinya dengan Tengku Muda Tila itu dikurniakan istana yang khas dan duduklah pengantin baru berkasih-kasihan. Kemudian itu datang pula pindangan daripada Raja Legeh meminta Engku Kunen nama nak dikahwinkan dengan puterinya Tengku Langin. Lalu dikahwinkan dan dikurniakan istana yang khas baginya. Jadi bila Raja Terengganu ni pindah Kucik Puan ni, katanya Kucik Puan Nawi nama dia kan. Kucik Puan ni nama sebenarnya Kucik Puan Nawi, tapi sahurnya nama Kucik Puan, Cikgu Puan. Cikgu Puan Nawi dipindah oleh anak Raja Terengganu. Lalu berkahwinlah oleh Cikgu Puan Nawi ni dengan putera Terengganu. Nama dia Tengku Muda Tila. Tu nama gelar dia lah. Ada pun lepas tu mari pula pindangan daripada Raja Legeh. Kita ingat Raja Legeh ni ialah raja yang sebelum ni bertanggungjawab menaungi kota Kubalapu. Raja-raja sebelum daripada Long Yunuh tu duduk bawah Raja Legeh. Dan Raja Legeh atas mari utusan nak pindah Cikgu Teh Namah. Maka Sultan Long Yunuh pun terima juga pindangan ni, nikah lah. Dua pasangan ni nikah, diberi ke istana masing-masing. Masing-masing buat kota, duduklah situ. Tak berapa lama setelah perkahwinan itu, tiba-tiba suatu hari jadilah satu perbalahan antara Engku Kunen nama dengan Tengku Langit. Terbalik. Sekejap. Betul lah. Ya. Ku nama gaduh dengan suami dia, Ku Langit. Dari cerita nama dia Tengku Langit. Gaduh. Bila gaduh,
maka hampir-hampir putus tali perhubungan suami isteri, laki isteri ni yang tak dapat dipadamkan. Maka pura-puralah terkulangi membuat gila. Dicabut keris, ditikam kepada isterinya, bersemburan darah lalu mati. Dan dia pun lari ke negerinya dilegih. Ulangi ni, dia mari duduk di Kelantan kerana menjadi menantu kepada Loh Yunuh, dia beri istana. Bila dia gaduh-gaduh dengan isteri dia, tak nak buat apa dah. Satu hari, dia buat gila. Orang kata buat gila lah kan. Buat gila. Dia pergi bunuh bini dia. Isteri dia ni. Lalu, pada bunuh, dia pun lari balik ke legih. Apabila diketahui Loh Yunus hal yang demikian, lalu dititahkan puteranya Loh Mamat melanggar legih dengan alat senjata dahulu balang pahlawan yang berani. Maka disebabkan pembunuh sebab raja zaman dulu, memang kalau bunuh anak raja ni, raja akan balas dendam. Itu style orang zaman dulu kan. Jadi oleh kerana anak dia dibunuh oleh anak raja legih, anak raja lagi, dia perintahkan putera sulung dia ni, bakal raja Loh Mamat ni, bawa askar kita serang negeri legih. Maknanya tutup bela. Pada hari yang baik, berangkatlah Loh Mamat ke negeri legih itu. Bila dah setting masa, dia pun gilah ke legih. Di sini berlakulah peperangan antara kedua-dua pihak, tetapi disebabkan kepintaran dan cermat siasat Loh Mamat, padamlah kerajaan legih dengan mendapat beberapa rampasan dan 3 orang puteri legih. Dia berjaya mengalahkan kerajaan legih. Dia pun awak balik rampasan-rampasan perang dan juga tawanan dia 3 orang puteri legih. Yang setengah dibunuh dan setengah lagi bawa diri entah ke mana perginya. Kembalilah Loh Mamat ke Kelantan menghadap ayahandanya dan persembahkan hal perangan dan rampasan sekali dengan 3 orang puteri legih. Tersangatlah suka Loh Yunuh mendengar lalu dikahwinkan puteri-puteri legih itu. Jadi oleh kerana balik 3 orang ni, dia tak buat nanya. Lalu dikahwinkan dengan putera-putera yang ada tu lah kan. Lalu 3 orang putera ni kata dia, nama dia yang pertama Tuan Nan Besar. Tuan Nan Besar ni dikahwinkan dengan Loh Mamat. Putera dia sendiri berkahwin dengan Tuan Nan Besar, anak raja legih. Yang kedua, Engku Nan Tengah. Ku Tengah lah maksudnya lah kan. Ku Besar, Tuan Besar, Ku Tengah. Ku Tengah ni dikahwinkan dengan Tengku Muda Tila. Tadi Tengku Muda Tila nikah dah seorang dengan Cikgu Puan Awi lah tau. Ni Loh Yunuh bagi nikah seorang lagi. Ni raja zaman dulu dah. Raja zaman dulu boleh, orang zaman sekarang tak boleh dah. Kan? Jadi dikahwinkan kepada menantu dia. Dia bagi seorang lagi isteri. Yang ketiga, Tuan Nan Amah. Tuan Nan Amah ni dikahwinkan dengan Raja Bendahara Long Jenan. Long Jenan dapat seorang. Jadi 3 orang. 3 orang puteri tadi nikah dengan 3 orang putera dan juga menantu kepada Loh Yunuh. Baik. Selepas tidak berapa lama daripada raja-raja dan mempersuamikan putera dan puterinya, tiba-tiba jatuh sakit lah hingga lemah, tabik-tabik mengubatinya. Maknanya lepas lama ada macam-macam peristiwa berlaku ni, antara peristiwa besar sebut ni ialah peperangan dengan legih dan juga perkahwinan puteri dan juga putera-putera dia tadi. Maka ketika itu tiba-tiba Loh Yunuh pun jatuh sakit. Jatuh sakit sehingga tutup bomo tabik-tabik ni tak mampu nak mengubati dia. Oleh sebab tiada harapan lagi sembuh penyakitnya itu, lalu berwasiatlah kepada putera-puteranya. Lalu ni wasiat Loh Yunuh pada putera dia. Panggil semua putera dia beritahu. Apa dia beritahu dia? Kata dia, sepeninggalan aku kembali ke negeri akhirat, janganlah anakku sekalian berjauh hati antara saudara-saudara bersaudara. Duduklah dengan aman sentosa. Jadi pesan kan dia, bila ayahanda ni dah wafat, balik ke negeri akhirat, maka anak-anak dia semua janganlah duduk gaduh, duduklah baik-baik adik-beradik kan, gitu. Lalu bila habis wasiat itu, lalu mangkatlah pada hijrah 1209. Tahun wafatnya Loh Yunuh tu tahun hijrah 1209. Dalam catatan Hasan Asyukri ini, dia mengatakan tahun 1209 itu bersamaan 1794. Tapi sebenarnya tahun 1029 ini ialah 1795. Jadi lebih tepat. Tarikhnya
tak diberitahu, tapi range masa 1209 ni adalah bertepatan dengan tahun 1795. Maka habislah riwayat Long Yunus sebagai raja pengasas kepada Kelantan moden ini, ataupun kita panggil dinasti Long Yunus ataupun wangsa Long Yunus. Baik, kita lihat pula bahagian yang ke-9. Bab yang ke-9, Kelantan terjatuh ke dalam tangan yang di-Pertua Terengganu dan dirampas kembali oleh Sultan Muhammad I. Berlaku beberapa peperangan hingga tetap Kelantan dalam tangannya dan mangkat pada 1251. Jadi bagi sebenarnya ini dia akan membicarakan berkenaan dengan Kelantan ni jatuh ke tangan Terengganu dan macam mana Sultan Muhammad Telur Mamat tadi ambil semula kerajaan dan memerintah sehingga tahun 1251. Baik. Pada masa itu berhimpunlah sekalian isi negeri ke dalam kota dengan kedudukan serta mengiringi jenazahnya hingga ke tempat perkuburan, yakni Langgar. Di kubur Langgar ni lah makam di Raja Langgar tu kan. Suatu makam yang khas bagi raja-raja Kelantan. Lalu bila dah almarhum Long Yunus ni sudah wafat, maka dibawalah dia baginda ke kawasan perkuburan khas untuk raja-raja, iaitu di Langgar sekarang ni. Lalu apabila telah dimakamkan almarhum Long Yunus itu, kembalilah sekaliannya dan duduknya lah dalam perkabungan. Jadi putera-putera ni semua balik kampung lah kerana kematian sultan. Di sinilah lalai sekalian saudara-bersaudara daripada melantik Long Mamat menjadi Raja Kelantan sebagaimana dilantik oleh almarhum itu, kerana sekaliannya asyik dengan ratap tangis dan mengenai kemangkatan almarhum. Jadi kata dia, bila Long Yunus ni mati, anak-anak semua, kawan kerabat ni duduk sedih pada Long Yunus mati kerana sayang pada dia ni. Anak-anak ni siapa terlalai, terlupa. Kita tak latih lagi raja yang telah pun dinamakan itu Long Mamat tadi sebagai bakal raja. Dalam masa inilah seluar-luar peluang bagi Tengku Muda Tila menjalankan siasatnya dengan hulu bala Terengganu sehingga jatuhlah kerajaan Kelantan ke tangannya dan naiklah ke atas takhta kerajaan menjadi raja menggantikan Long Yunus, serta dilantik orang besarnya kebanyakannya orang Terengganu, serta dijalankan peraturan negeri mengikut kehendaknya dan tidak pula diberitahu dan diminta fikiran orang besar Kelantan serta diberitahu kepada rakyat isi negeri bahawa Long Mamat dan sekalian tidak layak menjadi raja kerana tiada mengetahui perjalanan negeri. Jadi sini kata dia dalam cerita ni disebut anak raja ni nama Long Tila, Long Muda, Tengku Muda Tila, ataupun ada orang lain sebut nama sebenar dia Tengku Muhammad. Mungkin Tengku Muda Tila ni gelar dia kan. Jadi oleh kerana adik-beradik ni, adik-adik ipar semua ni, ipar-ipar dia ni semua dalam keadaan sedih semua, maka ketika itu Tengku Muda Tila mengambil kesempatan dengan strategi-strategi politik dia, akhirnya dia boleh ambil kerajaan negeri Kelantan tu ganti Long Yunus dan jadi raja dia. Dia pun tinggal semua orang besar daripada Kelantan ni, mari orang besar daripada Terengganu menjadi pembesar-pembesar dia kan. Sehingga pembesar-pembesar Kelantan ni tersingkir dan segala benda dasar-dasar kerajaan negeri ni tak dibincang dengan pembesar-pembesar daripada Kelantan. Dan bahkan kata dia Tengku Muda Tila ni dia royak ke rakyat bahawa Long Mamat dengan adik-adik dia ni tak boleh jadi raja pasal dia tak reti nak merintah. Semujurnya sedar Long Mamat saudara-bersaudara serta merundingkan tahta kerajaan yang telah jatuh ke tangan Terengganu itu. Selepas beberapa ketika barulah Long Mamat ni berasa, sebenarnya bila ayah hendak mati ni sepatut puak kita jadi raja. Oleh kerana puak kita duk sibuk bersedih ni, tiba-tiba adik ipar dia jadi raja. Adik ipar pula anak raja Terengganu, biarkan ada duduk buat Terengganu. Di dalam perundingan itu, saudara-bersaudara itu reda membuang nyawa kerana takhta Kelantan. Jadi panggil dia bicek.
Jadi buat proses kok mana-mana pun kita mesti ambil. Kajak Kelantan ni mati pun matilah. Perai pun perai lah. Rela mati. Rela mati, rela buang nyawa. Kerana takhta itu. Apabila bersatu muafakat dan bersatu tujuan, merempuhlah masuk saudara-saudara itu ke dalam kota dengan tidak menghiraukan mati. Di sinilah berlakunya peperangan. Akan tapi oleh sebab alpa dalam teku mudatila, kerana tidak sangka-sangka rupa itu dengan serta-merta maka terpaksalah hunduh dengan hulu-balang-hulu-balang keluar dari kota kembali ke Terengganu. Rupanya adik-beradik Le Yunus ni, adik-beradik Le Mamak ni, anak Le Yunus ni berpakat adik-beradik dia, kata ramah tadi kan. Jantan saja, anak jantan ada 7 orang, putera ni 7 orang. Jadi pakat adik-beradik dia dengan pemimpin dia serah istana Tengku Mudatila. Oleh kerana Tengku Mudatila ni pun dia tak sangka bahawa adik-adik abang ipar dia ni akan serang gitu. Jadi dia pun tak buat persiapan. Bila serangan berlaku secara mengejut, dia pun terpaksa lari, bawa semua badan lari. Lari mana? Balik ke Terengganu. Balik ke Terengganu, pada masa itulah kembali ke Jakarta ke tangan Lo Mamak. Dapat semula kerajaan ni kepada Lo Mamak, saudara bersaudara, serta diraja ke Le Mamak di Raja Kelantan bergelar Sultan Muhammad I dengan sinalena lah, dan sinalena negeri tiada berbangkit peperangan lagi. Jadi katanya Le Yunus ni dia wafat atau pemakat pada tahun 1795. Kemudian Tengku Mudatila ni ataupun disebut nama dengan nama Tengku Muhammad ni, anak Ustaz Mansur tadi, menjadi raja dalam kita kata rampasan perak, rampasan kuasa ke lah, tapi dia ambil kajian itu daripada adik ipar dia. Dia mengetah daripada tahun 1795 sampai tahun 1801. Maknanya lama juga, lebih kurang 5 tahun. Lebih kurang 5 tahun. Maka peristiwa perang yang disebut tadi, adik-beradik lemak negeri serat masuk ke istana Tengku Mudatila ni berlaku pada tahun 1801. Berlaku satu menyebabkan anak Terengganu ni pun lari lah balik. Maka sebab itulah sejak daripada itu adik-beradik dia pun sepakat lantik Lo Mamak ni kerana dia tak habis sulung. Lepas tu pula dia memang bakal raja, dijadikan raja Kelantan memakai gelar Sultan Muhammad. Sebenarnya satu tak ada lagi sebenarnya. Sultan Muhammad je. Bila mari sultan-sultan berikutnya pakai nama Muhammad juga, baru timbul Muhammad 2, Muhammad 3, Muhammad 4. Sekarang dah Muhammad 5 kan. Jadi ketika ini nama dia Sultan Muhammad. Sesuai dengan nama dia lah, memang nama asal dia pun Lo Muhammad. Semua orang Kelantan sebut Lo Muhammad. Adapun Tengku Mudatila, apabila sampai Terengganu mengesyorkan kepada hulu balang pahlawannya menyediakan kelengkapan melanggar Kelantan. Rupa-rupanya Tengku Mudatila ni dia tak puas hati. Dia balik ke Terengganu, dia pun buat rancangan balah lah kita kata, pakat dengan hulu bala-bala dia untuk serai Kelantan pula. Pada ketika yang baik berangkatlah ke Kelantan serta dipecah ke dua pasukan. Satu melanggar di sebelah daratan, satu lagi sebelah sungai. Jadi Tengku Mudatila ni buat strategi gini. Satu ketumbukkan askar dia guna jalan darat. Maknanya masuk ke Bukit Yong ataupun masuk ke Pacokan, lalu dia darat di Kota Baru, serai Kota Darat. Satu lagi naik perahu daripada Kuala Terengganu masuk ke Kuala Kelantan, serai daripada laut, daripada sungai. Pasukan Terengganu yang melanggar itu ikut daratan. Itulah yang mula-mula berlaku peperangan di Semerok. Kalau berlaku Semerok tu maknanya dia masuk ke Pacokan. Dia masuk ke Patah, lalu kawasan Pacokan, masuk ke Semerok. Maka berlaku peperangan pertama di Semerok. Akan tapi malang Kelantan dapatlah sekalian kubu itu ke tangan Terengganu. Terengganu tu walaupun Kelantan bertahan di Semerok, kalah Kelantan. Kalah Kelantan, jatuhlah kubu Kelantan di Semerok tu ke tangan Terengganu. Peperangan ini sangat-sangat jaya dan maju pihak Terengganu hingga tak terdaya Lo Mamak dan seterusnya melawan. Banyaklah hulu balang pahlawan Kelantan yang mati, lalu hundur ke hulu Kelantan bertempat di Pasir Lalak. Pasir Lalak. Pasir Lalak ni mana bila serangan Terengganu tu mari daripada kawasan
patah masuk ke Semerak, bertahan di Semerak, kalah di Semerak, jatuh kubu Semerak ni mana sepadan askar Terengganu tu boleh mari sampai Kota Baru. Sedangkan putera-putera Kelantan tadi, adik-adik Le Mamak tadi telah lawan habis-habisan tapi kalah juga di Kota Baru pun kalah, menyebabkan Raja Kelantan ni Le Mamak atau Sultan Mahamat tadi dengan kawan-kawan dia mudik Sungai Kelantan tu pergi ke hulu. Pergi ke mana? Pasir Lalak. Pasir Lalak tu lon ni lebih kurang kita kata dekat-dekat dengan Kuala Kereh. Kita kata belah barat tu bakali ngadak dengan Sokor. Ngadak dengan Sokor. Belah timur ni area dia mungkin dalam kawasan sama ada Temangi atau situ kita panggil Pasir ke betul nama dia kepada Rawal kan, situ sampai ke mungkin sampai ke kawasan Kuala Kerai itulah, Kuala Na atau Kuala Kerai, dari situlah Pasir Lalak mana berunduk sampai situ, di mana tempat tu kata dia duduk yang tadi bertentangan dengan Bukit Kilatan. Kalau kita baca, kita ingat balik cerita hari tu, ketika Raja Abdullah dan Puteri Sadong berunduk di Pasir Siap di Kota Jelasing, mudik sampai satu tempat yang dia nusuk tu, tempat tu mengadap dan dekat dengan Bukit Kilatan. Jadi kata itulah pucuk timbul nama Kelantan, Bukit Kelantan, Bukit Kilatan. Katanya Le Mamak daripada ni undur sampai ke Pasir Lalak tu dekat dengan mengadap dengan Bukit Kilatan. Seolah-olah terbuka sebuah bandar di situ dengan ramainya pula, mana perlahan-lahan dirundingkan jalan yang betul direbut Kelantan balik. Kibipong situ belakang, seolah satu bandar baru situ Pak Rudi sebelakang. Masa itulah dia rancang lagu mana nak ambil balik semula Kelantan daripada Long Tengku Muda Tila tadi. Maknanya serangan yang pertama kalah, lari balik Terengganu. Mari seria pula, kalah pula Le Mamak, 50 undur gini, Kutila pula menguasai kota ataupun istana di Kota Baru. Habis undur Le Mamak dan saudara-saudaranya kembalilah Kelantan ke dalam tangan Terengganu serta diperintah semula. Mana semula tu diperintah semula oleh Tengku Muda Tila, jatuh ke Terengganu semula Kelantan. Adapun Le Mamak saudara bersaudara itu di Pasir Lalak dari sehari-sehari sentiasalah merundingkan takhta kerajaan Kelantan kerana rakyat telah bertambah sehingga sekalian Cina-Cina yang di hulu datang mengadap dan menerima titah perintahnya. Sultan Kelantan ni duduk di Pasir Lalak tu. Jadi rakyat masih beri ketaatan pada dia. Termasuklah pelombong-pelombong mah orang Cina yang duduk di Galah. Tempat Long Tak kena bunuh tu kan. Maka mari lagi beri maknanya mari sembah taat kepada Le Mamak. Jadi fikirlah ke mana kita nak ambil semula kajian di Kota Baru ni boleh ke orang Terengganu. Di sinilah Le Mamak mengambil selok-belok peluang dan titahkan melanggar Kelantan daripada tangan Terengganu. Dia fikir-fikir buat seperti ke mana-mana pun kita kena serai semula supaya kota di Kota Baru ni ataupun kota di Kota Baru lah sekali kalau Galuh ni kita boleh ambil balik. Dan kita kena hambak Terengganu ni pergi. Ada dengar oleh rakyat dan Cina-Cina berbesarlah sukanya kerana di sini nampak di sinilah hendak menunjukkan jasa yang baru sahaja bertuan ke penghulu itu. Jadi rakyat-rakyat semua termasuk orang Cina beri sokongan kepada Long Muhammad. Apabila berhimpun sekalian lebih kurang 3,000 orang termasuk setengah daripada jumlah itu orang Cina, pada waktu dan hari yang baik berjalanlah sekaliannya menuju ke kota Kelantan. Jadi pada hari yang dirancang tu 3,000 askar ni rakyat lah jadi askar sokong Long Muhammad ni, Sultan Muhammad ni termasuk orang Cina. Bergerak bersama-sama pergi ke Kota Baru. Tak berapa lama sampailah dan mulai membakar mana-mana rumah yang berhabis dengan kota dan dilanggar kubu serta merempuh masuk dalam kota. Jadi strategi berat dia, kita kata strategi bumi hangus lah ni. Dia sampai ke Kota Baru, mana-mana rumah dekat kota dibakar supaya nampak uhara dan
memberikan tekanan emosi kepada Tengku Mudatila ni. Jadi akhirnya mereka boleh kepuk masuk dalam kota. Langgaran ini boleh dikatakan sekuat-kuat langgaran sehingga tidak tertahan lagi oleh Tengku Mudatila. Kerana banyak ulu balai gagah lepas itu mati berkeparan. Lalu terus lari ke Terengganu. Dia masalah gini. Tengku Mudatila ni dia mari dengan askar-askar dia bukan banyak orang Terengganu. Kan? Dia berkubu dalam kota tu. Jadi bila Long Muhammad ni mari serang dengan askar yang ramai, memang dia tak boleh bertahan pasal dia tak ada askar lain dah. Kerana orang Kelantan secara umumnya menyokong Long Muhammad. Lalu Mudatila pun tengok hulu bala dia habis mati ya, berterabur semua, dia pun naik perahu lari ke Terengganu. Kerana kota tu duduk di tepi sungai, mudahlah dia lari kan. Duduk di sungai, naik perahu lari ke Terengganu. Dan kembalilah semula takhta Kelantan ni ke tangan Sultan Muhammad pada tahun Hijrah 1216. Itu tahun 1081. Tadi saya royak 1081 tahun ni lah. Apa yang mula-mula tadi tu lebih kurang setahun sebelum pada tu. Apa yang dia rapah tata lepas 4 tahun, dia segera rapah tata. Lepas tu kalau tu masih segera balik. Tahun 1081 tu barulah Sultan Muhammad tu boleh ambil sepenuhnya Kelantan dan bebas daripada pengaruh Terengganu. Maka Sultan Muhammad pun pada tahun 1216 itu bersama dengan 1081 menjalankan teraju negeri dengan adil dan murah, yakni bermurah hati pada rakyat, sehingga dari setahun ke setahun bertambah ramai dagang santri kerana tiada berbangkit kerusuhan atau peperangan. Sepanjang itu lepas 2021 sampailah baginda wafat mengetos lebih kurang 35 tahun, tidak ada lagi peperangan. Semua negeri aman semua. Maka ramailah orang baru berniaga apa semua, masyhur lah kata baru. Kemudian daripada itu teringilah Duli Yang Maha Mulia membuat sebuah kota lain kerana kota sedia ada itu tidak memadai. Jadi Tuanku Sultan Muhammad I ni dia pun berasa nak buat kota lain, kota yang lebih besar, kota yang lebih mungkin ada ciri-ciri keamanan, ciri-ciri pertahanan, keselamatan itu lebih baik. Sebab apa? Sebab mungkin kota yang lama tu kecil. Kota yang lama tu dah terjejah kerana beberapa kali peperangan dah berlaku kan. Maka naklah dia kota lain yang lebih baik sesuai dengan kemajuan-kemajuan baru capai pertambahan rakyat, perdagangan sebagainya. Lalu dititahkan rakyat membuat sebuah kota cukup lekat balai istana. Bila sedia berubah dah takhta Duli Maha Mulia serta digelarkan kota Kebun Seto. Buatlah kota satu kota yang komplit, semua ada balai-balai, semua istana ada tu, balai ada tu, semualah komplit ke balai pengadapan, tempat raja nak mesyuarat, nak mengetah pun semua situ. Jadi bila siap semua kota yang dibina oleh Sultan Mahmud I ni, kota ni dipanggil kota Kebun Seto. Kota Kebun Seto dekat mana kota Kebun Seto ni? Dulu kali kota Kebun Seto tu kat mana? Jadi kata dia kota ni lah ni tak ada lah, hancur lah. Pasal memang dia rosak ni kerana banjir. Puncanya kerana banjir, di mana banjir ni tidak dapat ditangani. Pasal Kelantan kan setiap hujung tahun dia banjir, setiap hujung tahun dia banjir. Jadi setiap kali banjir, kawasan kota ni akan tenggelam. Itulah puncanya menyebabkan dibina kota lain pula. Tinggal kota tu duduk mana? Kira-kira kota ni sebuah kota yang sedia ada. Kota yang ada sekarang ni ialah kita kata di sini kota ini tiada lagi, hanya boleh tunjukkan bekas-bekasnya sahaja, iaitu daripada pertengahan sungai di hadapan gerak kepala kereta api hingga ke kepala Padang Ping di sebelah matahari naik, sebelah naik. Jadi dia duduknya mungkin saya rasa di kawasan LDHN sekarang ni ataupun kawasan bangunan UMNO tu, di Kota Baru, daripada sebelah sungai belah sini sampai ke Padang Ping. Padang Ping tu kita panggil ni Padang Ping lah kan.
dekat dengan kota kota Naim, bukan kota Naim, kota kan. Dari situ melalui jalan raya terus ke mentara tanah Teku Bendahara. Itu kau semua terubah kan. Kerana buku cerita ni ditulis tahun 1930. Itu gambar yang maksud 190 tahun dulu. Kerana riwayat ni sudah berumur 90 tahun. Kerana riwayat Kelantan ditulis antara April 1930 sehingga Mei 1931. Jadi Lon ini kira 90 tahun lah. Ya tak? Cerita 90 tahun dulu. Ke mana yang digambarkan ni 90 tahun lebih tu. Lon ini tak ada berlaku sebab saya kata dalam kedudukan Lon ini kalau kita tak tahu kat mana kedudukan dia lebih kurang di kawasan Tapuk Ben Negara zaman dulu. Ataupun Lon ni lembaga hasil negeri ataupun kalau sebelum dia tu bangunan UMNO. Bangunan UMNO Kelantan tu. Oleh sebab masa itu pungutan hasil negeri tidak banyak sebagaimana sekarang dan dalam masih berbahagi-bahagi kepada saudara-saudaranya, maka tergeraklah hati Duli Yang Maha Mulia mengurniakan kepada adanya Lontan satu kawasan menjual beras di Hulu Kelantan. Jadi sebenarnya Lontan ini dilantik oleh ayahanda dia sebagai Tengku Temenggung. Sekarang ni oleh kerana negeri baru berhabis beras, patut hasil negeri tak banyak, patut sistem yang diperkenalkan dulu ini anak-anak raja ni merentah kawasan-kawasan. Jadi hasil-hasil negeri tidak semua pergi pada sultan, sebahagiannya pergi kepada raja-raja daerah ni lah kan. Jadi tak banyak hasil. Jadi adinda dia ni Lontan ni dia rapat dengan Long Muhammad, dia tak ada kawasan. Sedangkan adik-adik lain semua ada kawasan, cuma dia pegang jawatan Tengku Temenggung tak ada kawasan. Lalu Long Muhammad pun, Sultan Muhammad pun menyerahkan satu kawasan di Hulu Kelantan untuk membolehkan dia tu menguasai perniagaan beras di sana. Supply beras lah kita kata ni. Supply beras untuk orang Hulu, kerana belah Hulu tu tak ada padi. Kan? Jadi sampai ke Musa situ Pak orang Lombong. Jadi yang supply beras kepada orang-orang belah Hulu, termasuk Lombong di Kalas tu, ialah Lontan. Apabila Lontan terima penggunaan itu, berangkatlah ke Hulu dengan membawa dagangan beras ke suatu tempat namanya Pulai. Pulai sekarang, Pulai itu di Komusai lah. Ada Pulai itu tempat Lombok Cina tu. Lombok Mah zaman dulu. Menjalankan kuasa yang dikurniakan itu menjual kepada Cina-Cina di situ. Tapi Cina situ enggan membelinya kerana jajah Pulai pada itu telah ramai Cina kaya serta kuat. Ini masalah pula. Sultan dah beri kuasa kepada Lontan ni sebagai Tengku Temenggung. Dia yang supply beras, jual beras kepada orang kasar Hulu termasuk di Pulai. Dia pergi ke Pulai tempat Cina ramai ni nak jual, Cina tak osik. Sebab apa? Masa ni Cina sudah kaya. Orang Cina di situ sudah kaya, sudah kuat. Pasal apa? Dia sudah menguasai hasil lombong emas di situ. Dia dah kaya. Maka jadi perindahkan segala utusan raja-raja meminta hasil pendapatan galian dan juga sebagainya. Bukan beras je dia tak layan. Raja perintah geduduk di Hulu untuk kutip hasil cukai, lombong emas apa semua ni, termasuk lombong hasil pertanian, itu pun dia tak si bayar juga. Sedangkan kawasan Lontan Temenggung ni menjual beras itu tidak dibelinya beras daripada orang lain sebagai lazim. Sebelum Lontan ni ada orang lain dah jual beras. Ya tak? Jadi bila Lontan ni dia kata Sultan jual beras itu, dia tak boleh beli juga beras dengan Lontan. Beras pun tak boleh beli, cukai galian mah tak boleh bayar, hasil tani pun tak boleh bayar. Ni dia satu penyakit baru. Orang Cina situ dia berasa dia kuat, dia tak boleh bayar. Apabila diperhatikan oleh Lontan akan yang demikian, pecahlah hatinya. Kecewa lah dia. Berapa pun dipujuk sekali Cina-Cina situ, tidak juga diendahkan. Oleh yang demikian, naiklah kepanasannya, lalu ditahankan nama-nama saudagar yang berberas sebagaimana lazim di situ. Kalau kita kata bahasa kita bengih lah, jadi bengih. Betul tak? Sakit hati, dia orang Cina tak boleh beli beras yang dibawa oleh Sultan, dia pun ambil tidak ke
dia sekak semua supplier lain yang sebelum ni supply beras di Gua Musa lah kita kata ni kan, ada Pulai, zaman dulu Pulai. Dengan kerana inilah berbangkit kelaparan orang Cina Pulai sehingga banyak yang mati. Bila tak saya beli beras Temenggung ni, sedangkan beras daripada sampai lain dia sekak, Cina pun tak ada makan ni. Maka banyaklah Cina-Cina Pulai ni lapar sampai mati. Akhirnya berbangkitlah peperangan. Tapi oleh sebab sedikit ulu pahlawan mereka yang bersama Lontan dapat ditangkap Lontan dan ulu pahlawan itu lalu dibakar hidup-hidup. Kemudian dimasukkan Lontan salah satu tempat yang besar. Dia letak di atas rakit, dihanyutkan dalam sungai Kelantan. Ni peristiwa pembunuhan Lontan ni. Kan? Kata dia Lontan ni, oleh kerana Lontan tu walaupun anak raja, dia pergi bukan ramai. Mula balik dia marilah 10-20 orang. Kan? Tiba-tiba situ tu orang Cina dulu situ, mereka tu ramai, dah lama berkumpul di situ. Oleh kerana dia sakit hati, tak cukup kalah makanan ni, kerana Lontan sekak, dia pula tak beli makan Lontan, dia pun bertindak balah, serai Lontan. Serai Lontan dan ditangkap Lontan, lalu dibakar hidup-hidup. Ni tindak orang Cina yang menyebabkan berlaku krisis politik di Kelantan. Antara faktor krisis politik dan persedaran ni faktor ni. Ditangkap, dibakar hidup-hidup anak raja ni, Tengku Temenggung ni. Lalu dia ambil mayat tu bubuh dalam payah, letak atas rakit Melayu. Gitulah cerita yang disebut oleh penulis ni. Adalah lebih kurang 10 hari rakit yang hanyut tu berhanyut air tanah sungai, dibawa oleh arus yang deras, maka sampailah di hadapan kota Kebun Serta. Rakit tu pun 10 hari belayar hanyut daripada Galah tu, Kutusan Galah masuk ke Sungai Negeri, tubik di Kuala Kere, hanyut mari sampai ke Kebun Serta Kota Baru ni 10 hari. Maka bila sampai di kawasan Kebun Serta tu, gegak lah orang mengatakan ada orang mati kena bakar atas rakit tu. Dan dikenalnya sedikit-sedikit akhir rupa mayat itu ialah Sri Paduka Adinda Duli Yang Maha Mulia Lontan. Bila orang chat buat macam ni, mak siapa ni? Tiba-tiba orang boleh chat, oh ni Lontan ni. Sebab apa boleh chat? Kerana di sini baru dapat tisah ialah mayat Lontan bila dikenal salah sepotong giginya yang bertata emas. Zaman dulu kan orang Kelantan gigi pelesu dia tu buat gambar. Nah, gigi kalau memang orang Kelantan dapat sampai zaman-zaman sekarang pun gigi pelesu tu buat gambar. Jadi orang kaya-kaya dia buat gambar buat gigi. Pasal gambar tu dia berat kan buat gigi. Jadi Lontan ni salah satu gigi dia tu pakai gigi palsu buat daripada emas. Jadi bila tengok mayat macam mayat Lontan, macam Lontan bila cek tengok gigi memang betul. Ada gigi emas. Maka confirm lah confirm lah apa ni kita kata Lontan, mayat ni mayat Lontan. Jadi forensik dia gitulah lebih kurang zaman dulu kan. Jadi kata dia berdasarkan cerita ni, maknanya Lontan ni antara orang terawal di Kelantan guna emas untuk jadikan gigi palsu. Jadi gigi ni dia antara orang awal-awal lah. Kerana dia ni anak raja kan, orang yang bukan ada emas pun. Pada hari itu juga dititahkan putera-putera bersaudara, jadi putera Lontan mudik dengan alatan perangan dan dilanggarnya kepada Cina itu hingga habis dibunuhnya, dan mayat-mayat mati berkaparan dibuang ke dalam sungai Kelantan sehingga air sungai tersebut merah dengan darah Cina dan berhanyutlah bangkai-bangkai itu dibawa oleh arus. Maka jadilah pada waktu itu hingga ke hadapan lebih kurang 6 bulan tidak diguna dan dimakai oleh air sungai Kelantan. Dan rampasan harta benda diambil langsung kerja gali emas. Tiadalah seorang pun yang tinggal di situ lagi. Jadi kata dia, sebagai tindak balahnya, diperintahkan kepada putera-putera Lontan sendiri. Oleh kerana kena bunuh ayahmu, mu lah pergi sendiri. Dan Lontan ni ada beberapa orang putera yang kita kira gagah juga. Pergi serai orang Cina, bawa askar, bawa ulu bala, pergi serai orang Cina, balandai. Jadi serangan yang dibuat menyebabkan habis Cina di Pulai itu dibunuh dan mayat-mayat tu dicampur masuk sungai, hanyut ke laut. Tadi dah tempoh lebih kurang 6 bulan
Ha? Lama jugalah. Pasal apabila mak capuk semua tu, dengan darah merah tu, lepas tu dengan busuk, dengan hanyanya banyak kan. Ni boleh orang tak minum air Sungai Kelantan. Sebab busuknya. Maka jadilah pada masa itu kena bulan tak diguna dan dimakai air Sungai Kelantan. Dan harta-harta dirapas semua sampai tak ada seorang pun tinggal di mana. Lombong-lombong tu pun raja ambil alih. Kemudian daripada kemakatan lontan yang tersebut itu tiadalah apa peperangan lagi. Tiba-tiba dapati khabaran mengatakan Terengganu berpuakat dengan petani nak langgar Kelantan kan telah tiada berdaya lagi mengalahkan Kelantan. Akan tapi itu dibatalkan Allah. Lepas pada perang ni tak ada dah perang lepas tu. Cuma tengah-tengah tu ada perkhabaran mari Terengganu tengah buat plan dengan petani nak suruh Kelantan sekaligus di kanan untuk takluk di Kelantan ni. Tapi takdir Allah Ta'ala-nya tidak begitu. Jadi perang itu dibatalkan. Ada cerita dia perang batal ni. Kenapa? Kerana ada kisah kata dia senapak kita akan sebab-sebab terbatal itu kerana mustahil benar petani mempersetujukan pakatan itu kerana raja-raja orang besarnya boleh dikatakan darah daging kaum kerabat Raja Kelantan. Memang pun ada. Kerana Raja Kelantan yang mengatakan tu ialah anak beranak dengan Raja Petani. Kerana Le Yunus ni ialah Le Yunus ni anak Long Sulaiman. Sedangkan ayah Long Sulaiman, Long Bahan ni bukan raja di Petani, ia ialah anak pada Wadaim. Kan? Anak Wadaim. Kemudian raja-raja mereka di Petani ketika ini tahun 1800 ni tamanya kata anak bandar setengah riwayat sebut pada tahun ketika ini selepas Petani jatuh ke tangan Siap tahun 1785 Tengku Lamidin yang berita ni ada setengah riwayat sebut dia ni adik-beradik dengan Lo Yunus. Adik-beradik Lo Yunus mok lain. Adik-beradik Lo Yunus mok lain. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahawa hubungan-hubungan darah tu memang ada rapat lah. Dan lepas pada tu Tengku Datuk Bengkalan sebenarnya petani tu ketika dia bukan raja kuat pasal dia telah dijajah oleh Siam. Dijajah oleh Siam ni pada tahun 1875 sampai hari ni lah dijajah oleh Siam. Jadi raja-raja tu dilatih oleh Siam. Dia tak boleh buat apa. Dia kena ikut cakap Siam. Sebab itulah di sini dikhabarkan pada kita bahawa raja-raja Kelantan ni, raja-raja petani ni macam dia tak beri sama sangat untuk menjaga Kelantan. Kerana boleh katakan kaum kerabat mereka. Tambah pula bolehlah diingatkan dari petani lah awalnya orang menyeru agama Islam di Kelantan. Dan tiada kita dapati suatu cerita riwayat orang tua-tua atau tarikh yang sahih mengatakan petani di Kelantan menaruh dendam kecuali ke Terengganu sahaja. Dulu bukan raja-raja je. Tok-tok guru ulama-ulama pun petani lah juga mari tolong Kelantan. Dari segi penyebaran dakwah dan sebagainya. Tak okey lah. Nak balas pula kata dia. Lagi pula orang tani dia tak dendam dengan Kelantan. Dan yang Kelantan ni orang Terengganu. Kerana Terengganu kalah perang tadi kan. Jadi untuk malam ni tuan-tuan semua kita akan berhenti setakat ni dulu. InsyaAllah kita akan sambung kisah berikutnya berkenaan dengan pemerintahan Sultan Muhammad ni, Sultan Muhammad I ni dalam sesi akan datang, di mana hari ni apa yang kita lihat ialah yang pertama kerajaan Le Yunus yang memerintah dengan aman damai. Kemudian baginda telah memperkahwinkan putera dan puterinya. Seperti cerita tadi adanya dikahwinkan anak Terengganu, dikahwinkan dengan anak Legeh. Kemudian putera-putera pula nikah pula dengan anak Haji Legeh kan, yang dijadikan rampasan perang tu. Kemudian selepas Le Yunus mati, mangkat Le Yunus ni kerajaan diambil oleh Tengku Muratila.
ini anak Sultan Terengganu, menantu Lo Yunus dirampah. Selepas 4 tahun, anak-anak Lo Yunus ini putera-putera telah melanggar istana ataupun kota Raja Tengku Tilan ni, menyebabkan dia lari ke Terengganu. Kemudian berlaku serangan balas 1801 yang menyebabkan jatuh pula Kelantan ke tangan Terengganu. Lepas tu serangan balas, Terengganu pun kalah, lari. Habis cerita di situ. Maka lepas sejak itu Long Muhammad ditabahi raja dengan nama Sultan Muhammad. Dalam tempoh itu pula berlaku pula beberapa peristiwa, antaranya peristiwa penghantaran Long Tan ke kawasan hulu di Pulai untuk perdagangan beras dan juga mengetahui wilayah lah. Tapi dibunuh pula oleh orang Cina. Dalam riwayat masyhur, orang sebut Cina tu bunuh tu kerana diupoh oleh Long Jenal, abang ke Long Tan. Kerana ni faktor tahta lah ni kan, dibunuh walau bagaimanapun bagi tidak balas, Long Muhammad, Sultan Muhammad ni mengantar putera-putera untuk menghapuskan orang Cina di sana. Habis cerita ni, maka berlaku pula satu lagi, Terengganu pula buat rancangan nak serang Kelantan pula, tapi takdir Allah rancangan tu dibatalkan. Jadi itulah kisah-kisah yang kita baca pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung kisah berikutnya pada sesi yang akan datang. InsyaAllah tuan-tuan semua, peristiwa-peristiwa yang berlaku ni mudah-mudahan menjadi pelajaran kepada kita. Jangan kita orang Melayu ni, orang Islam berpecah belah, berebut jawatan pangkat, akhir sekali negeri kita jatuh ke tangan bangsa lain kerana perpecahan politik yang berlaku sesama kita. Jadi sama-sama kita perkukuhkan perpaduan kita orang Islam, orang Melayu, supaya kita dapat terus mempertahankan bumi kita ni. Jangan sampai bumi yang kita pijak menjadi milik orang. Kita beritakat dulu, insyaAllah jumpa lagi. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.